Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Lahai, lahai. Inikah standard MP PAS? Beginikah standard MP PAS? Itulah. Balik-balik MP PAS ni kena balun habis-habis cukup sampai lunyai. Inikah standard adun-adun PAS? Inikah standard MP adun PAS ni? Aduh, pening kepala. Adun PAS di Pahang kena bantai, kena bantai selepas buat perbandingan dengan Terengganu. Lah, kenapa buat perbandingan dengan Terengganu? Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Pahang dari PAS mengundang kritikan dan sindiran orang ramai gara-gara membuat perbandingan tidak betul dengan Terengganu. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun cekal mencadangkan supaya kerajaan negeri Pahang mewujudkan tabung kebajikan bencana Pahang seperti tabung kebajikan bencana Terengganu. Saya masih ingat lagi. Manusia ini jugalah yang pernah bagi pernah bagi ISO, dia kata. ISO kepada manusia. Aduh, dibandingkan pula dengan Terengganu. Timbalan Presiden PAS itu berkata, tabung bencana Terengganu diperuntukkan sebanyak 1 juta pada tahun 2024, manakala 2 juta pada tahun ini. Beliau kata penerima Terengganu dah terima sebanyak 588 ribu ringgit Malaysia melibatkan 679 penerima. Dia kata kita fokus kepada tabung bencana. Adakah kita nak buat atau tidak? Tak perlu meleret kepada perkara lain, tegasnya. Walau bagaimanapun, maklum balas daripada Exco Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Pahang, iaitu Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak adalah mengejutkan. Beliau yang juga adun bentang menyatakan tabung bencana Pahang sebenarnya sudah wujud. Sudah wujud dengan memberitahu jumlah peruntukan sejak tahun 2023 adalah lebih tinggi daripada Terengganu. Aduh, kantoi habis kena balun. Siapa suruh bagi bola tanggung. Tabung bencana Pahang, dia kata ini sindir habis lah. Nah, tabung bencana Terengganu 1 juta, 2 juta. Tapi tabung bencana Pahang, dia kata, tabung bencana Pahang hanya 7,6 juta. Orang mau upgrade, dia mau downgrade. Itu pada tahun 2023. Tahun 2024 tak banyak, 10 juta. Kesian betul lah adun PAS ni. Macam mana dorang ni buat kerja? Di tempat sendiri pun tidak tahu. Lepas tu sibuk pergi tempat orang cari tai kinzir. Alamak, siap masuk sungai lagi tu. Pergilah sibuk tempat sendiri dulu. Ini tempat sendiri pun tidak faham, tidak tahu. Cuba pula konon nak samakan dengan tempat yang lain. Tahun 2025 kita cadangkan hanya 10 juta. Jelasnya dilihat dalam nada sinis apabila mengulang perkataan hanya. Aduh, kesian. Memang agak memalukan lah kalau kantoi macam begini. Memang betul-betul memalukan. Ini kantoi betul 120 juta peratus kantoi bahawa dia tidak tahu apa-apa pun dengan tugasan dia. Memang memalukan sungguh. Tuan Ibrahim Tuan Man. Hairan juga lah kan. Tak apalah. Itu bukan negeri kita. Tak apa. Biar diorang urus negeri diorang lah kan. Begitu. Okay? Tinggalkan komen anda. Bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, video kali ini saya ingin mempromosikan satu podcast yang bakal kita akan buat kepada anda semua. Okey. So, tidak lama lagi kita akan buat secara bersiri podcast kita yang akan mengupas banyak perkara. Kita akan buat pencerahan, kupasan. Kemudian kita juga akan mendedahkan banyak peluang-peluang yang boleh membantu rakyat negeri Sabah secara khususnya untuk
maju ke depan, untuk ke depan dan berjaya. Kerana tidak ada gunanya untuk kita terus berpolitik, terus mau menang saja, tetapi rakyat tetap berada di tahap yang sama, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan di dalam kehidupan sendiri, kehidupan berkeluarga, community. Kerana itu kita mengambil keputusan untuk membuat satu siri podcast untuk kita terutamanya untuk kita mendekati rakyat Sabah secara khusus, secara dalam talian, secara maya, untuk kita menghebahkan peluang-peluang yang ada, yang boleh diambil oleh rakyat Sabah untuk berjaya bersama dengan beberapa cara yang anda boleh ambil kesempatan, peluang yang ada untuk mengubah hidup. Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda setuju? Sekiranya kita buat podcast ini, ya, podcast yang akan mengupas banyak perkara lah. Okey, kita akan panggil orang-orang yang tertentu, orang-orang yang penting. Kita akan panggil, kadang-kadang kita boleh panggil menteri juga, kita boleh panggil juga pegawai-pegawai yang berkenaan, yang terlibat, yang terbabit, yang berkuasa, yang mempunyai pengetahuan dan boleh memberikan penjelasan kepada rakyat Sabah bagaimana untuk mengambil peluang untuk memajukan diri, memajukan keluarga, memajukan komuniti, dan seterusnya. Secara tidak langsung akan memajukan negeri Sabah. Apa pendapat anda? Adakah anda bersetuju sekiranya kita laksanakan podcast ini? Sekiranya anda bersetuju, komen di bawah banyak-banyak, kata kami setuju, atau saya setuju, atau ya ini mesti dibuat. Okey, ya ini mesti dibuat, dan sharekan video ini supaya saya tahu berapa ramai sebenarnya yang mau supaya ada podcast begini yang kita boleh buat, yang kita boleh gunakan medium ini sebagai satu cara untuk mendekati rakyat secara dalam talian, secara online, secara maya, supaya rakyat pun tahu, oh rupanya kami ada peluang begini, oh rupanya kami boleh buat begini, oh rupanya kami betul-betul boleh mengubah hidup dengan begini. Sebab ramai, setelah saya ambil data, setelah saya buat survei, banyak kajian yang saya buat, rupa-rupanya ramai sangat orang Sabah, rakyat Sabah yang tidak tahu tentang peluang yang ada untuk mengubah nasib keluarga, nasib diri sendiri, dan nasib komuniti kita. Okey, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, dan jangan lupa sharekan video ini kepada teman-teman anda. Bagi yang belum follow, sila follow supaya apabila kita sudah sedia bersiaran secara live, kita boleh sama-sama dalam podcast tersebut. Okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye.